السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, kita semua dapat hadir ke masjid pada malam ini dan dapat sama-sama kita tunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan dapat kita mengisi ruang masa di antara waktu maghrib dan isyak pada malam ini untuk kuliah pengajian ilmu faraid kita berpandukan kitab Faham Faraid yang berkaitan tentang pembahagian harta pusaka kepada ahli waris menurut syariat Islam, yang dikarang oleh saudara Hilmi Hanis bin Muhammad dari Akademi Alif. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan lagi pembacaan kitab kita ini pada halaman yang ke-89. Betul ya? Kata tuan pengarang kitab kita, kekeliruan dengan nama ahli waris. Atas sekali ya. Amat penting apabila menyebut nama-nama ahli waris tersebut hendaklah disandarkan kepada si mati. Jadi penting tuan-tuan ya, bila kita mempelajari ilmu faraid ini, kita akan sebut siapa waris. Ayah. Ayah siapa? Ayah si mati. Siapa lagi waris yang tinggal? Ibu. Ibu siapa? Ibu si mati. Siapa lagi yang tinggal? Anak lelaki. Anak lelaki siapa? Anak lelaki si mati. Semua waris-waris itu kita akan sandarkan, kita akan kaitkan kepada si mati. Jelas tuan-tuan, ini disiplin dalam ilmu faraid. Kita kena hati-hati, kita kena awas-awas, jaga sungguh-sungguh. Contohnya anak, maksudnya ialah anak bagi si mati, dan cucu lelaki, maksudnya cucu lelaki bagi si mati, bukan cucu lelaki bagi anak lelaki. Perkara ini seharusnya difahami dengan jelas agar tidak timbul kekeliruan berkenaan kedudukan ahli waris pada perbincangan yang akan datang. Jadi kena jaga-jagalah. Kadang-kadang orang yang datang bertanya dengan kita itu, dia tanya soalan, ustaz, nak tanya ustaz masalah faraid je lah. Ayah saya mati, saya ada sekian-sekian adik-beradik, saya ni anak sulung, kemudian saya ada 3 orang anak adik lelaki.
Lepas tu dua orang adik perempuan, mak saya masih hidup. Dia cerita macam tu. Dia cerita waris dia hubungan dia dengan orang lain, bukan si mati. Jadi kita yang menjawab ni perlu tahu, oh dia ni anak kepada si mati. So si mati meninggalkan berapa anak lelaki, berapa anak perempuan. Jadi waris itu perlu kita nisbahkan atau kita sandarkan kepada si mati, bukan kepada orang yang bertanya soalan tersebut. Kita kena susun balik betul tuan-tuan. Kat sini kena jaga, jangan kita keliru. Jadi kekeliruan anak dan saudara. Terdapat segelintir masyarakat yang keliru dengan anak dan saudara. Anak si mati. Anak si mati ni maksudnya anak kandung si mati. Anak dia sendiri, dari benih dia sendiri. Kalau saudara pula, saudara si mati, saudara ni adik beradik. Dia ada 3 kategori kan, 3 jenis. Yang pertama adik beradik atau saudara seibu sebapa. Ada yang adik beradik saudara sebapa sahaja. Yang satu lagi saudara ataupun adik beradik seibu sahaja. Itu 3 jenis adik beradik. Kita tak guna sangat istilah adik-beradik kandung, tak, kita tak guna. Kita guna adik-beradik seibu sebapa lelaki, adik-beradik seibu sebapa perempuan, adik-beradik sebapa lelaki, adik-beradik sebapa perempuan, adik-beradik seibu lelaki, adik-beradik seibu perempuan. Semua adik-beradik itu dalam pusaka selalu kita sebut saudara. Jelas. Iaitu pada istilah seibu sebapa. Dia kata terdapat segelintir masyarakat yang keliru dengan anak dan saudara, iaitu pada istilah seibu sebapa dan seibu. Ada di antara mereka menganggap anak seibu sebapa. Anak tak ada seibu sebapa. Tak ada. Yang ada seibu sebapa ni hanyalah adik beradik saja, saudara. Anak semuanya anak kandung lah. Anak tak ada seibu sebapa. Anak sebapa, mana ada anak sebapa? Anak dia lah. Dan anak seibu adalah berbeza. Oleh sebab itu berlaku kesalahan dalam pembahagian pusaka. Seumpama Yazid mempunyai anak lelaki dengan Siti. Yazid mempunyai anak lelaki dengan Siti. Yazid berkahwin dengan Siti, jadi dia dapat anak lelaki, ada anak lelaki. Kemudian Siti meninggal dunia. Isteri dia yang bernama Siti tadi meninggal dunia. Selepas itu Yazid berkahwin dengan Aisyah dan mereka dikurniakan dengan anak perempuan. Kemudian Yazid meninggal dunia. Ahli waris Yazid ialah isterinya dan kedua anak lelaki dan perempuan. Nampak situ. Tetapi ada kalanya anak perempuan ini menafikan hak anak lelaki kerana alasannya anak lelaki itu adalah anak sebapa sahaja. Tak ada, mana ada istilah anak sebapa. Anak tetap anak. Tak ada anak sebapa, anak seibu sebapa, anak seibu, tak ada. Yang ada anak seibu sebapa seibu itu adik beradik sahaja. Okey, jelas kat situ tuan-tuan ni. Ini adalah salah faham yang perlu diperbetulkan. Anak si mati merupakan ahli waris yang berhak. Tidak kira sama ada anak tersebut seibu sebapakah, sebapa ataupun seibu. Dia anak si mati. Jangan kita kaitkan dengan seibu sebapa tak ada kena-mengena langsung. Senang, dia anak si mati tuan-tuan. Anak kandung si mati. Baik, kategori mengikut nasab pula. Kategori mengikut sebab, minta maaf tuan-tuan. Sebelum ni kita dah tengok kan pembahagian waris tu mengikut nasab keturunan kan. Lelaki ada 15 semua kan, perempuan ada 10. Yang kedua ini pula kita lihat kategori mengikut sebab. Selain daripada itu, ahli-ahli waris juga boleh dikategorikan mengikut sebab-sebab
mendapat harta pusaka berikut adalah senarai mereka mengikut kategori tersebut berserta ringkasan nama mereka. Yang pertama, pernikahan dengan sebab pernikahan. Siapakah waris yang mendapat harta pusaka dengan sebab pernikahan, perkahwinan? Yang pertama ialah suami. Suami siapa tuan-tuan? Suami siapa? Suami si mati cakap. Jadi suami si mati mendapat bahagian pusaka. Tidak ada siapa pun yang boleh mendindingnya. Kalau si mati tadi meninggalkan suami, suami dia mesti ada bahagiannya. Begitu juga kalau si mati itu meninggalkan isteri, mesti dapat. Tak banyak sikit pun dia dah dapat ada bahagiannya. Jadi dia dapat tu atas dasar apa? Atas sebab perkahwinan, pernikahan. Jadi dalam satu-satu masalah pembahagian harta pusaka itu ada kemungkinan salah seorang daripada pasangan tadi dapat. Itu pun kalau dia berkahwin dan pasangannya masih hidup. Kalau pasangannya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada dia, maka tidak adalah bahagiannya, sebab orang yang mati tidak mewarisi harta orang yang hidup. Jadi tidak pernah berlaku seorang meninggal dunia, dia meninggalkan seorang isteri dan seorang suami. Pernah berlaku? Dia mati, waris dia siapa? Seorang isteri ustaz, seorang suami. Ada? Lelaki ke perempuan ni? Kalau di negara barat barangkali boleh jadi LGBT kan. Mereka menerima perkahwinan di antara sesama jenis kan. Di negara kita ni tak boleh. Negara kita ini tidak membenarkan perkahwinan sesama jenis, kerana agama Islam menjadi agama bagi persekutuan tanah Melayu tuan-tuan. Baik, itu dengan sebab pernikahan. Kemudian yang kedua dengan sebab nasab ataupun keturunan, golongan atas. Jadi dengan sebab nasab atau keturunan ini dia bahagikan lagi kepada beberapa kategori golongan. Yang pertama golongan usul, yang kedua golongan furu', golongan bawah, yang ketiga golongan tengah al-ikhwah, yang keempat golongan sisi yang kita sebut sebagai al-a'mam, dan situ nanti kita baca al-wala. Jadi siapakah mereka yang mendapat harta pusaka atau waris nasab dari golongan atas ataupun usul? Yang pertama ialah bapa. Dalam bahasa Arab kita sebut al-abu, al-ab. Ringkasan dia digunakan dalam buku kita ni, dalam kitab Farah ini pengarang menggunakan ringkasan dia, kita panggil apa singkatan dia BP, bapa. Kalau suami tadi dia guna SU, bukan setiausaha SU ni makna dalam kitab ni maksud dia suami, huruf besar. Kalau isteri dia guna IS. Kalau bapa BP, kemudian ibu al-um dia guna IB, kemudian datuk sebelah bapa DB, datuk sebelah bapa, nenek sebelah bapa NB. Dalam bahasa Arab al-jaddatu minal ab, kalau datuk daripada sebelah bapa tadi al-jadd minal ab, kemudian nenek sebelah ibu NI, nenek ibu. Dia guna macam tu, senang tuan-tuan. Kau tak nak tulis panjang-panjang ni payah Kemudian golongan bawah. Golongan bawah dalam bahasa Arab disebut sebagai furu'. Kalau golongan atas tadi usul, ini furu', cawangan. Siapa mereka? Yang pertama anak lelaki. Dalam bahasa Arab disebut al-ibnu. Ringkasan dia dalam buku ni digunakan AL, anak lelaki. Kemudian anak perempuan al-bintu, AP. Kemudian cucu lelaki daripada anak lelaki, ibnul ibni, CLAL. Cucu perempuan daripada anak lelaki, bintul ibni, bahasa Arab dia. Ringkasan dia dalam kitab ini CPAL, cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian golongan tengah pula, golongan atas usul, golongan bawah furu', golongan tengah iaitu ikhwah. Yang pertama saudara lelaki seibu sebapa. Dalam bahasa Arab disebut al-akhu syaqiq,
Dalam kitab kita ini ditulis dengan SLIB, saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa, dalam buku kita ini dalam bahasa Arab disebut al-ukhtu syaqiqah. Dalam kitab kita ini dirikaskan menggunakan ringkasan SPIB, saudara perempuan seibu sebapa. Saudara lelaki sebapa, al-akhu li'ab, ditulis dengan SLB, saudara lelaki sebapa. Saudara perempuan sebapa, al-ukhtu li'ab, ditulis dengan SPB. Saudara lelaki seibu, SLI. Saudara perempuan seibu, SPI. Dalam bahasa Arab, al-ukhtu li'um, saudara lelaki seibu, al-akh li'um. Anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa, ibnul akhi syaqiq, dia guna ASLSLIB, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa, ASNSLB, ibnul akh li'ab. Itu golongan apa tuan-tuan tadi? Golongan tengah tadi kan, golongan tengah, ikhwah. Kemudian golongan sisi pula, al-a'mam. Dalam bahasa Arab, al-a'mam. Siapa mereka? Yang ke-20, bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa. Dalam bahasa Arab pendek je, al-ammu syaqiq. Ringkasan yang kita gunakan dalam buku ini BSIBSB, bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa. Kemudian bapa saudara sebapa, sebelah bapa, al-ammu li'ab, digunakan ringkasannya BSBSB. Yang ke-22, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa, sebelah bapa, ibnul ammi syaqiq, SLB SIB SB. Ni kena muka surat halaman ni kita kena kalau boleh kita kena beri perhatian lah. Nanti kita akan buat pengiraan semua ni, kita akan rujuk balik nanti kan, muka surat 92 ni. Kemudian sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa, sebelah bapa, yang kita sebut sebagai ibnul ammi li'ab, SLB SB SB. Itu waris dari kategori nasab keturunan ni. Dia terbahagi kepada 4. Yang pertama tadi golongan atas yang kita sebut sebagai usul, kemudian golongan bawah yang kita sebut sebagai furu', kemudian golongan tengah al-ikhwah, dan golongan sisi yang kita sebut sebagai al-a'mam. Golongan sisi ada 4. Golongan al-ikhwah tadi ada 8. Golongan atas ada 5 dekat situ tuan-tuan ni. Golongan bawah ada 4 lah secara umumnya begitu. Kemudian ada satu lagi dengan sebab wala, C dengan sebab wala. Yang pertama dengan sebab perkahwinan, A kan. Yang B tadi dengan sebab nasab keturunan darah daging, bagi kepada 4 kan. Kemudian yang ketiga ni dengan sebab wala, iaitu membebaskan hamba. Siapa mereka? Yang pertama, tuan pembebas hamba. Yang bebaskan hamba tu tuan, lelaki bukan perempuan. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan al-mu'tiq. Kemudian puan pembebas hamba, dalam bahasa Arab disebut al-mu'tiqah. Ringkasan dia sini P juga, P hamba, P hamba. Pembebas hamba, pembebas hamba. Bila dia bebaskan hamba tadi meninggal dunia, dia tak ada waris, maka tuan yang membebaskan hamba, bekas tuan yang membebaskan hamba tadi, dia akan mewarisi harta pusaka tersebut secara asabah. Baik, boleh lihat muka surat 93 tu. Peta pokok ahli waris yang berhak. Boleh tengok, kita dah baca satu persatu tadi tuan-tuan. Keterangan SM tu si mati. Mana di SM tu? Yang duduk tengah-tengah tu, dekat dalam rajah tu kan, SM. Si mati, SM.
Jadi semua tu dikaitkan dengan si mati. Ibu si mati, bapa si mati, isteri si mati, suami si mati, semua dikaitkan dengan si mati. Baik. Kemudian kita pergi muka surat 94. Jadi tuan-tuan, dah hafal dah 25 waris tu? Belum lagi. Dia kena hafal tuan-tuan. 15 lelaki, 10 perempuan. Kalau dah hafal senang tuan-tuan. Kalau dah hafal senang. Sekali lagi saya ulang balik Kita hafal tau. Ambil peksa lah lepas ni. Lulus bagi sijil. Ramai yang tak datang ni. Baik, ahli waris lelaki dulu kita tengok. Yang pertama suami si mati. Semua ni kita kait dengan si mati. Yang kedua bapa si mati. Boleh? Yang pertama suami si mati, yang kedua bapa si mati, yang ketiga datuk sebelah bapa si mati punya bapa. Kemudian anak lelaki si mati. Semua si mati. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Kemudian saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian saudara lelaki sebapa. Kemudian saudara lelaki seibu. Kemudian anak saudara lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa. Kemudian anak saudara lelaki daripada saudara lelaki sebapa. Kemudian bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kemudian bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kemudian sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Kemudian sepupu lelaki daripada bapa saudara sebapa sebelah bapa. Kemudian tuan yang membebaskan hamba. Yang 15 tu kita tak masuk dalam kepala, sebab tak ada lagi dah hamba kan zaman sekarang ni. Tapi dalam kitab masih lagi ada tuan-tuan In case kalau berlaku besok perhambaan, maka hukum ini kekal dan diguna pakai. Kemudian ahli waris perempuan pula. Yang pertama isteri ataupun isteri-isteri. Ramai kan, 4 orang, 3 orang. Kemudian ibu si mati. Kemudian nenek sebelah bapa. Kemudian nenek sebelah ibu. Kemudian anak perempuan. Kemudian cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian saudara perempuan seibu sebapa. Kemudian saudara perempuan sebapa. Kemudian saudara perempuan seibu. Kemudian puan yang memerdekakan hamba. Dah ingat tak? Jadi kalau kita hafal yang tu, orang datang tanya kita masalah, dibawa masalah, dia kata si mati ni, si fulan bin si fulan ni dah meninggal dunia, siapa waris dia? Cuba senaraikan. Dia pun senaraikanlah waris tu. Dia tulis semua. Si mati tadi meninggalkan siapa? Dia sebut isteri. Si mati ada isteri. Si mati siapa lagi waris dia? Ada ibu kan, ada bapa. Kemudian ada datuk. Datuk ni sebelah ibu ke sebelah bapa? Sebelah ibu. Contoh dia senaraikan dulu. Kemudian ada anak lelaki, anak perempuan. Kemudian ada cucu lelaki daripada anak perempuan, dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Kemudian ada saudara lelaki seibu sebapa. Ni dia waris dia. Kita tengok, senaraikan dulu. Okey, semua yang disenaraikan ni adakah termasuk dalam 25 orang waris yang kita hafal tadi tuan-tuan? Adakah semuanya termasuk? Kita tengok dulu. Isteri ada tak dalam senarai tadi? Ada. So ni ada dalam senarai, biarkanlah dulu. Ibu ada dalam senarai tak tadi? Ada. Bapa ada tak dalam senarai tadi? Ada. Datuk sebelah ibu ada tak dalam senarai tadi? Cuba tengok balik tuan-tuan. Tak apa, kita bagi tengok buku ni open book test tuan-tuan. Ada kan? Datuk sebelah ibu. Dan dalam kitab ni datuk sebelah bapa. Datuk sebelah ibu ada tak?
Tak ada kan? Jadi kita potong awal-awal. Dia tak termasuk dalam senarai 25 orang waris. Daripada awal kita potong. Dia tak masuk pertandingan. Nak masuk pertandingan ni dia mesti orang yang dalam list. Tak daftar pemilih pilihan raya, datang-datang nak mengundi. Mana boleh? Ada kita daftar. Baik. Kemudian anak lelaki ada kan? Ada. Lelaki ada. Cucu lelaki daripada anak perempuan. Ada tak? Cucu lelaki daripada anak perempuan. Tak ada. So kita potong. Tak masuk. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Ada. Saudara lelaki seibu sebapa. Ada kan? Ada. So yang ni kita potong, dia tak masuk pun dalam kita punya senarai. So kita dah tahu sebab kita hafal. Kalau kita tak hafal, mengagau nak ni. Kita hafal dulu. Jadi sekarang ni yang ada dalam senarai ni je. Dah sudah tu baru kita tengok siapa yang dinding siapa. Isteri, ada siapa-siapa tak yang boleh dinding isteri si mati? Tak ada. Ni waris yang dekat, tak ada siapa. So isteri dapat. Ibu si mati, ada siapa-siapa boleh dinding? Ibu si mati, ada siapa-siapa tak waris lain yang boleh dinding ibu si mati daripada dapat? Tak ada. Tak ada siapa boleh dinding. Dia waris yang hampir. Bapa si mati, ada siapa-siapa tak boleh dinding dia? Tak ada. Dia mesti dapat. Dapat. Anak lelaki, ada siapa-siapa boleh dinding? Dia mesti dapat. Cucu perempuan daripada anak lelaki, ada siapa-siapa boleh dinding dia dalam senarai ini? Ada. Anak lelaki dinding. Dia tak dapat lah. Dia kena dinding. Saudara lelaki seibu sebapa, dia memang masuk dalam senarai, tapi ada tak siapa-siapa yang dinding dia? Anak lelaki dengan bapa. So dia tak dapat. So yang ni je lah masuk final. Baru kita buat pengiraan. Jadi penting ke tak penting kita hafal senarai tadi? Penting. Jadi kena hafal tuan-tuan Kalau nak pandai lah. Kalau tak nak pandai tak apa. Dia bukan ni. Sebab ilmu fardu kifayah dia bukan fardu ain tuan-tuan Baik. Seterusnya dia kata tadi, ahli kerabat yang selain daripada 25 orang ahli waris yang telah dinyatakan sebelum ini dinamakan zawul arham, seperti datuk sebelah ibu. Datuk sebelah ibu, ibu si mati punya bapa, datuk sebelah ibu, iaitu waris zawil arham. Dia tak dapat bahagian. Dia tak termasuk dalam senarai 25 orang waris yang kita sebutkan sebelum ini. Begitu juga dengan cucu lelaki dan cucu perempuan daripada anak perempuan si mati, juga waris zawil arham. Dia tidak termasuk dalam senarai 25 orang waris. Begitu juga dengan ibu saudara dan sebagainya. Ibu saudara si mati, bapa saudara sebelah bapa dapat. Kalau ibu saudara sebelah bapa dapat tak? Tak dapat. Itu waris zawul arham namanya. Dalam mazhab Syafi'i kita tak dapat lah. Yang kita pakai di Malaysia ni tak dapat. Tapi dalam perbahasan fiqh yang lebih luas, sebahagian pendapat ulama mengatakan mereka berhak. Cuma di Malaysia ni kita menggunakan mazhab Syafi'i dan kita berpegang bahawa waris zawul arham ini tidak berhak mendapat bahagian harta pusaka. Harta pusaka tadi akan diwarisi oleh 25 orang waris yang kita sebut al-warithuna minar rijali asyarah. Al-ibnu wa ibnul ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal ahmu min ayl jihati kana qad anzalallahu bihi al-Qur'ana. Dia ada syair dia tuan-tuan yang menghimpunkan ke semua waris-waris lelaki dan perempuan yang telah kita nyatakan sebelum ini. Jadi pada dasarnya golongan zawul arham tidak layak menerima harta pusaka jika terdapat ahli waris yang berhak ataupun baitul mal. Sebab itu kita di Malaysia ni, kalau waris 25 orang waris tadi tak ada, waris zawil arham ni yang kita sebut tadi, contoh dia siapa waris zawil arham? Datuk sebelah ibu.
dia tak akan dapat. Dia akan pergi ke Baitul Mal. Namun ada kalanya golongan ini boleh menerima harta pusaka dengan syarat-syarat yang tertentu. Penjelasan lebih lanjut tentang pewarisan mereka ini terdapat di dalam tajuk Zawul Arham. Ya, Zawul Arham. Kemudian kita lihat ahli waris yang tersembunyi. Selain daripada ahli waris yang telah dinyatakan seramai 25 orang, terdapat juga ahli waris yang lain yang menjadi ahli waris yang berhak sebab mereka adalah keturunan bagi ahli waris yang berhak, seperti moyang dan cicit. Tadi sampai yang 25 tadi, kita sampai cucu je kan. Sebenarnya cicit pun boleh dapat juga. Cicit piut pun boleh dapat. Kalau cucu tak ada, anak lelaki tak ada, cucu lelaki tak ada, jadi yang akan mewarisi waris gantian. Cicit pun boleh, piut pun boleh. Begitu juga dengan moyang. Moyang boleh dapat kalau bapa tak ada, datuk tak ada, nenek tak ada, ibu tak ada, jadi moyang tadi boleh dapat bahagian dia. Ahli waris tersebut adalah yang pertama, mereka berada di atas datuk sebelah bapa. Yang pertama, moyang lelaki, bapa datuk, ML. Moyang lelaki, bapa datuk, datuk punya bapa. Itu bahasa kita lah tuan-tuan ni. Dalam bahasa Arab dia abu abil ab. Kemudian moyang perempuan, ibu datuk, MP digunakan. Kemudian buyut, digunakan sini buyut tuan-tuan ni. Buyut lelaki, iaitu bapa moyang lelaki, BL. Bahasa kita buyut tuan-tuan ni. Bapa moyang lelaki, moyang lelaki punya bapa. Berapa generasi tuan-tuan? Kita lukiskan sikit kat sini nak bagi faham. Ni buyut-buyut. Kalau kita buyut ni kita faham perut dah membuyut kan. Itu dia, ini buyut. Pernah dengar tuan-tuan? Pengarang kitab kita gunakan bahasa Malaysia standard, panggil buyut tuan-tuan ya. Iaitu dia kata kat situ buyut lelaki itu bapa moyang lelaki. Ini si mati punya bapa punya bapa bapa tu. Ini bapa si mati, ini datuk si mati kan, ini moyang si mati kan, kemudian punya bapa. Ini dipanggil buyut ni, buyut. Dipanggil sini apa? Buyut lelaki. Dia gunakan BL, buyut lelaki. Yang ni moyang lelaki kan. Ni dia panggil moyang lelaki, ML. Yang ni datuk kan, datuk sebelah bapa kan. Ini bapa. Ni semua ada. Kalau bapa ada, ni datuk tak dapat. Tapi kalau bapa tak ada, yang ni ada, bapa dapat. Ni datuk si mati dapat. Kalau yang ni tak ada, tapi yang ni ada, moyang dapat. Kalau ni moyang tak ada, tapi yang masih hidup buyut, pelik tu, umur panjang kan. Dapat tak? Dapat. Sebab yang bawah-bawah ni tak ada dinding dia. Itu kita belajar dalam bab hijab nanti tuan-tuan ya. Buyut tuan-tuan kemudian buyut perempuan, iaitu ibu moyang lelaki. Ibu moyang lelaki. Siapa tu buyut perempuan, ibu moyang lelaki? Kena duduk sini lagi, dia kena berdiri kat sini je malam ni.